Guys, sekarang Scoverto Hub telah mengeluarkan desain terbaru, which is Gear 5 Design dengan material Lycra 220 GSM ketebalan. Desain kain dengan custom made, bukan over the shelf tau, untuk nampakkan lebih hipster. Desain ini juga mesra rukuk dan mesra sujud. Hubungi nombor di bawah atau tekan link di pin komen untuk support Kimi Scoverto licinkan 200 stok ini dalam masa 3 hari. Saiz dari S sehingga 4 kali XL. Jersey ini ready stock out. So please dapatkan segera kerana stok sangat terhad. Siapa cepat, dia yang dapat. Ikutu ya Rodomo. Komen daripada Suka-Suki TV dengan sumbangan sebanyak RM6 dengan komennya, thanks bang, doakan semoga semua nakama dipermudahkan rezeki dan semoga dipermudahkan isteri saya untuk operate jantung bulan 12 nanti. Allahu Akbar, syafakillah. Semoga Allah SWT mudahkan urusan awak dunia dan akhirat, dan begitu juga dengan isteri awak yang bakal dioperate pada bulan 12 nanti. Jom nakama semua kita sama-sama doakan untuk Suka-Suki TV. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, Malaysia, boy Kimi Scoverto, and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Okay guys, preview untuk chapter 1099 dah keluar dan aku memang tak sabar gila sebab tak lama dah dan hanya tinggal satu chapter je lagi, and lepas tu kita akan melihat chapter yang ke 1100 di mana tentunya dalam chapter ini Oda akan tunjukkan sesuatu yang sangat hype kepada kita semua. Alright, berbalik dengan chapter 1099 di mana kali ini aku baru mendapat preview sahaja terlebih dahulu, di mana preview yang aku dapatkan ini adalah dari Pupis. Pupis mempostingkan satu ayat yang mengatakan the floodgates open on this historic incident. What will happen to Luffy and his crew? So jom tengok aku kupas dengan lebih detail berkenaan kenyataan dan ayat preview ini. Tanpa membuang masa lagi, jom let's proceed with the content. Yang pertama, aku akan kupas berkenaan perkataan floodgates, dan dari perkataan ini aku hurai secara tersurat dan juga tersirat. Floodgate dengan maksud tersurat adalah pintu kebanjiran. Ini bermakna mungkin banjir mula akan melanda di Egghead kerana kita tahu somehow Egghead mampu untuk kawal climate di Egghead, dan mungkin kekecohan yang telah berlaku di sana akhirnya telah menyebabkan sesuatu tombol tertekan dan setelah itu banjir mula melanda dan tercetus dengan sangat dahsyat. Namun jika ia bukannya datang dari keadaan seperti itu, mungkin pertarungan dahsyatlah yang menjadi punca utama kenapa telah berlakunya banjir besar ini, di mana disebabkan sesuatu sungguh luar biasa sampaikan paras air mula naik. Sebelum ini kita tahu Mother Flame telah digunakan, paras air mula naik mendadak, jadi pertarungan dahsyat ini menjadi tambahan sebab untuk itu. Dan mungkin banjir ini disebabkan kekuatan haki yang datangnya dari pertempuran Luffy melawan Saint Garcia Saturn. Ya, sekarang memang kita tahu yang sebelum ini Luffy sudah tak sadarkan diri setelah dia mencapai limitnya ketika bertarung dengan Admiral Kizaru, tapi masih tak menolak kemungkinan yang Luffy mungkin telah pulih kembali kerana Luffy masih mempunyai satu teknik penyembuhan yang sangat efektif dan cepat, iaitu melalui detak dan degupan jantungnya, atau kita gelar bunyi dari Drums of Liberation, di mana semakin banyak jantung berdetak atau berdegup, maka semakin tinggi peratusan untuk Luffy kembali pulih kerana keadaan sudah terjadi saat Luffy menghadapi Kaido dahulu. Dan kalau kita tengok balik Zoan punya awakening, memang dia begitu, dia speedy recovery kan, sebagaimana diterangkan oleh Crocodile sebelum ini. Dan kita kena ingat sebelum ini clash antara Yonko seperti Whitebeard versus Shanks, Luffy versus Kaido, Kaido versus Big Mom, semuanya telah menyebabkan langit terbelah. Tapi kali ini mungkin lautan pula terbelah dan menyebabkan banjir yang sangat besar kerana kekuatan kali ini bukan lagi melibatkan seorang Yonko melawan seorang Yonko, tapi kali ini yang melibatkan seorang Joy Boy melawan seorang Goroshi. Kerana sebelum ini Oden pun pernah ramal yang di mana akan ada satu pertarungan dahsyat berlaku dan menyebabkan lautan terbelah. Hal ini tidak berlaku di Wano, dan maybe ramalan Oden itu sebenarnya akan berlaku di Egghead. Kemudian jom kita kupas pula makna floodgates ini dari segi tersiratnya pula, di mana floodgates dari segi tersiratnya mungkin bermaksud kebanjiran pasukan Marine ke Egghead Island. Ya, memang sebelum ini kita sudah pun didedahkan oleh Oda di mana pulau Egghead ni sudah dikepung oleh banyak kapal Marine, tapi mungkin pada chapter 1099 ini akan berlaku pertambahan dari segi bilangan pasukan Marine itu, di mana akan ada lebih ramai lagi Marine yang datang ke sini kerana ini melibatkan pertempuran yang sangat besar kerana Gorosei Saturn ataupun Saint Garcia Saturn, nama penuh dia, sudah pun masuk campur, di mana tak mustahil juga pihak atasan Marine akan menghantar lagi Admiral macam Fujitora Isho ataupun Aramaki Ryukugyu kan untuk join pertempuran Egghead ini, kerana kita sudah tahu yang boleh dikatakan yang Borsalino Kizaru sudah pun knock out di tangan Luffy. Jadi bagi mengelakkan misi di Egghead ini
gagal, pihak Marine telah membuat persiapan ataupun persediaan untuk menghantar admiral yang lain untuk memperkuatkan pertahanan dan serangan di Egghead. Atau jika ia bukan banjir dari segi pasukan Marine, mungkin juga ia banjir dari aspek aliansi Luffy. Kerana sekarang pun boleh dikatakan agak mustahil untuk Mugiwara Pirate dan Vegapunk lari keluar dari Egghead ini, dan disebabkan itu masih ada beberapa kemungkinan yang akan ada beberapa pasukan dari aliansi Luffy yang turut sertai pertempuran di Egghead untuk menggagalkan perancangan World Government ini. Cuma untuk poin dan pendapat, aku pun agak kurang yakin untuk berlaku, tapi masih tak mustahil kerana kadang-kadang Oda ni dia memang lain dari yang lain. Dia punya pemikiran dia kan, otak dia tu memang pemikiran dia di luar kotak di luar norma pemikiran manusia biasa kan. Dia punya pemikiran tu memang di luar kotak penalti sikit. Kadang keadaan atau perkara yang kita tak jangkakan macam ini, begitulah dia yang akan berlaku. Awesome School menawarkan 3D animation online class yang pertama di Malaysia dengan pelajaran selama 9 bulan dan bertujuan melahirkan lebih ramai bakat-bakat cilik yang celik dalam seni animasi di Malaysia. Kelas animasi 3D ini menerima pengambilan pelajar pada umur 11 hingga 15 tahun bagi menggilap bakat kanak-kanak, seterusnya meningkatkan mutu industri animasi di Malaysia. Walaupun benar kita boleh menonton video tutorial di YouTube untuk belajar, namun pembelajarannya tidak tersusun dan teratur serta outdated. Dengan Awesome School ini, kanak-kanak dapat belajar dengan bersistem dan bersilibus. Ayo kita mengangkat industri animasi Malaysia setandai dengan industri animasi di seluruh dunia. Jom berdaftar dengan Awesome School segera. Link Awesome School aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Lalu selain daripada Marine ataupun aliansi Luffy, mungkin kebanjiran ini dari segi maklumat daripada Punk Records. Kerana kita tahu yang Punk Records ini mempunyai begitu banyak maklumat dan rahsia yang World Government tak mahu ianya tersebar ke seluruh pelosok dunia. Kerana mungkin maklumat-maklumat yang ada di Punk Records itu akan mendedahkan siapa sebenarnya World Government ini, sisi buruk World Government ini dan rahsia-rahsia busuk yang selama ini diorang simpan. Jadi disebabkan keadaan di Egghead sangat huru-hara sekarang ini, so masih ada kemungkinan yang akan berlaku kehancuran ataupun kemusnahan pada Punk Records ini, dan akhirnya ia menyebabkan banyak gila maklumat yang telah tersebar ke merata tempat. Dan untuk terakhir, berkenaan dengan maksud floodgates dari segi tersirat ini adalah air mata, di mana pembaca manga maupun fans One Piece akan mengalami kebanjiran air mata setelah ini, kerana maybe chapter 1099 masih menceritakan tentang kisah Kuma ini yang berakhir dengan kesedihan yang sungguh menusuk jiwa nurani kita ini. Chapter sebelum ini pun dah sedih gila dah Mat. Jadi tak mustahil jika chapter lepas ini masih diteruskan dengan flashback Kuma, maka kita kena bersedia dengan kisah Kuma ini. Seterusnya, mari kita kupas berkenaan perkataan historic incident. Jadi kat sini sudah membuktikan kepada kita yang event Egghead akan menjadi sebuah event sangat besar. Tapi yang menjadi pertanyaannya, sebesar mana? Adakah ia sedahsyat Enies Lobby, ataupun sedahsyat Impel Down, ataupun sedahsyat serangan Buster Call O'Hara, ataupun serangan Mother Flame Lulusia Kingdom, ataupun serangan yang dibuat oleh satu pirate crew yang gila-gila punya hebat, which is Rock D. Zebek dan juga Roger Pirate yang berlaku di God Valley, ataupun peristiwa yang telah berlaku lama dahulu seperti pertarungan Joy Boy menentang Nerona Imu. Tu teori biasa je lah kan. Daripada zaman Void Century, adakah peristiwa event historic incident yang dikatakan di sini sedahsyat event-event yang aku maksudkan tadi, ataupun mungkin event Egghead akan lead to sebuah event besar. Dia bukanlah event Egghead itself, tapi dia punya event dekat Egghead ni akan lead kepada sebuah event besar, macam mana yang berlaku dekat Marineford. Dia insiden yang berlaku ketika Blackbeard menentang Ace tu kan, dia lead to Marineford. Mungkin Egghead akan berlaku macam begitu kan. Aku agak yakin sekarang ini yang tentunya bukan hanya Mugiwara Pirate yang akan berhadapan dengan Gorosei dan Marine. Bahkan inilah peluang Revolutionary Army buktikan kepada seluruh fans One Piece yang organisasi ini bukanlah organisasi yang tak berguna, cuma ia memilih waktu yang tepat
masa yang padat untuk muncul di sesuatu peperangan, contohnya Egghead ini. Kerana aku tahu sebelum ini memang ramai sangat yang dah down dan pandang rendah dengan Revolutionary Army ataupun dah sampai tahap menyampah dah pun setelah kematian Genie. Tapi harapnya Oda akan perjelaskan dengan detail kenapa Revolutionary Army tak dapat menyelamatkan Genie ataupun tak berusaha pun untuk menyelamatkan Genie kan, dan membersihkan nama Revolutionary Army. Monkey D. Dragon juga mesti tunjukkan yang dia ni sememangnya bapa Luffy dan merupakan keturunan D, di mana dia ni bukanlah seorang yang hanya minum kopi dan tunggu keputusan sahaja, tapi dia kena muncul dan tunjukkan kepada seluruh fans One Piece yang pernah memandang rendah pada Monkey D. Dragon ni yang siapa sebenarnya Dragon ni kan. Dan selain Revolutionary Army, mungkin Cross Guild juga muncul di Egghead ini, kerana kita pun masih belum tahu dengan detail apa yang organisasi ini sedang lakukan di saat dan ketika ini. Dan jika nak jadikan event di Egghead ini sebesar Marineford, bahkan lebih daripada itu, jadi tentunya Oda mesti munculkan kumpulan atau organisasi dari Cross Guild ini supaya kerancakannya semakin bertambah lagi dan hype-nya semakin dahsyat. Dan untuk poin aku terakhir, mungkin historic incident ini juga bermaksud pengorbanan terakhir dari Kuma ataupun kematian Bonnie. Tahu Bonnie memang sudah berada di hujung nyawa dan pada bila-bila masa sahaja riwayat Bonnie akan tamat. Dan jika tiada siapa yang mampu untuk selamatkan dia, maka ini bermakna tamatlah riwayat untuk Bonnie. Namun jika Oda nak jadikan situasi ini lebih dramatik, lebih menyedihkan, Oda mesti munculkan Kuma, dan Kuma lah yang menyelamatkan Bonnie dari genggaman Saturn, tetapi sebaliknya Kuma telah terbunuh. Tapi aku harap Kuma masih selamat, kerana Kuma sememangnya layak untuk menerima ending yang baik untuk dirinya setelah dia menghadapi segala penyiksaan dan penderitaan yang berlaku ke atas diri dia sebelum ini. Jadi aku rasa setakat itu sahaja dulu apa yang aku boleh terangkan dan huraikan dari preview yang aku dapatkan dari Pew Piece ini, dan apa pendapat korang semua tentang perkara ini. Alright, sebelum kita end, kita baca sikit komen daripada nakama kita, daripada Say Touch. Kita kena anggap Dragon tu padu sebab dia belum ada sejarah lawan mana-mana orang lagi, baik dalam Marine ataupun dalam Revolutionary Army. Anggap je dia lebih kurang gap masa muda je. Aku dah lama anggap Dragon punya scene semua tak ada telur. Kalau betul-betul dia karakter yang bagus. Impel Down tu dah lama dia kasih gegar solo. Dia bekas Marine, selok-belok Impel Down tu celah gigi sahaja. Nick Zikri, aku rasa kisah Dragon ni mungkin lebih sedih lah, sebab bila Kuma minta untuk keluar Revolutionary Army tu, Dragon setuju dan memahami Kuma. Mana mungkin seseorang memahami orang lain kecuali telah merasainya sendiri kehilangan orang yang tersayang. Seterusnya daripada Muhammad Qayyum, Assalamualaikum Bang Kimi. Waalaikumsalam. Dan semua minta sedekahkan Al-Fatihah kepada sahabat saya Ashraf yang baru pergi menghadap Ilahi Rabu lepas. One and only housemate yang layan One Piece. Tengok spoiler bro Kimi sekali. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 tahun bersama cari rezeki di bumi Australia 2019 hingga 2022. Banyak kenangan. Allah lebih sayangkan kau Raf. Tenanglah kau di sana yang abadi. Sahabat. Al-Fatihah. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini, and see you guys in the next content. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi